Alhamdulillah. Jadi hari ini kita siri kedua Siri kedua tadabbur Quran kita, anjuran bersama wanita Ikram PJ dengan MBPJ, dan Alhamdulillah Ustazah Prof masih sudi lagi lah untuk bersama dengan kita, dan harap untuk next pun kan kita boleh teruskan istiqamah lah dengan program kita. Tapi hari ini special lah sebab kita berada dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, satu nikmat yang besar. Jadi kita juga bersyukur sebab Ukhti Ili ada untuk jagalah untuk offer platform Zoom dia, dan dia akan recorded. Boleh Ustazah kita record ya? Boleh insya-Allah. Boleh. Jadi kita boleh share lagi dengan orang yang free sebab pagi ni mungkin ramai yang kerja dan sebagainya. Betul. Okey, jadi katanya tak sabar untuk kita dengar daripada Ustazah. So saya teruslah teruskanlah dengan Ustazah pada tafsir. InsyaAllah. Okey. Tadabbur insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Kita dah pun berada hampir-hampir pertengahan Ramadan ya. Dan kita alhamdulillah diberi peluang lah untuk bersama-sama pada kali kedua ni untuk tadabbur Al-Quran Wanita, meneruskan lagi insya-Allah program tadabbur kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada sedikit suara latar yang okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah. Suara jelas alhamdulillah. Kak Ni, suaranya jelas alhamdulillah? Jelas. Okey, alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada Kak Ni dan juga kepada Ikram PJ dan juga penama Majlis Perbandaran PJ juga atas anjuran bersama dan insya-Allah kita cuba untuk memanfaatkan waktu yang diberikan Allah ini sebaik mungkin, dan hari ini insya-Allah kita akan berpindah kepada satu surah, dan secara apa yang kita nampak Allah atur tu sangat sangat amazing ya. Pertama kita mula dengan permulaan surah iaitu surah Al-Fatihah, dan hari ini kita nak pergi jauh ke akhir susunan dalam mashaf iaitu surah An-Nas ya. Jadi di awal dan akhir. Hari ini kita khatamlah jawabnya insya-Allah. Okey. Jadi apa yang ingin kita kongsikan pada hari ini ia adalah satu perkara yang sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu sebuah surah yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda berada di Mekah sebelum hijrahnya. Jadi insya-Allah nanti dalam pertengahan kita akan cuba baca bersama-sama. Kita akan garapkan dulu apa yang ingin saya kongsikan pada hari ini insya-Allah. Okey, apa yang ingin saya kongsikan pada hari ini, kemudian kita tengok sedikitlah apa matlamat dalam kita mentadabbur Al-Quran lah. Pertama, ingin membina jati diri mukminah dengan ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan juga ilmu semasa yang bermanfaat. Kemudian bahagian kedua adalah itu adalah bahagian yang mana kita mestilah bersungguh-sungguh agar kita menjadi mukminah yang istiqamah dan sentiasa berusaha melakukan ibadah dengan sebaik mungkin apabila kita dapat input
yang baik, maka kita harapkan agar kita bersemangatlah, lebih bersemangat untuk melakukan ibadah dan juga istiqamah dalam melakukan ibadah, dan ibadah itu kita lakukan dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Sama-samalah kita doakan, terutamanya pada bulan Ramadan al-Mubarak ini. Okey. So kalau misalnya suara tak jelas, minta mungkin boleh tulis di chat, sebab kadang-kadang kita tak perasan dia suara tak jelas dan sebagainya, skrin tak jelas. Jadi minta kalau semua yang hadir, muslimat, datin, hajah, adik kakak yang hadir, jadi insya-Allah dapat memberi komen di chat kalau ada sebarang masalah dalam suara ataupun pada skrin yang terpapar, insya-Allah. Okey. Jadi kita akan tengok sedikit ni antara yang mungkin kita boleh garapkan dalam diri kita lah supaya kita sentiasa segar, benda dalam ingatan. Pertama, bila kita membaca apa-apa saja Al-Quran, kita mestilah membaca dengan tartil. Ia adalah satu kewajipan. Tapi kemungkinan juga ada yang kata kalau salah dan silap di sini dan sana, maksudnya kesalahan itu sekiranya bukan atas kita melakukan dengan sengaja, maka tidak dikira berdosa. Jadi itu dimaafkan. Tapi yang pentingnya kita kena tahu bahawa apabila sebaik saja kita membaca Al-Quran, sama ada ayat pendek ke, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kita kena baca dengan tartil. Okay, Alhamdulillah, surah yang terakhir ni adalah surah yang kita pun telah menghafalnya, Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan semakin memahami maknanya. Mungkin secara ringkas kita dah faham. Kemudian satu perkara yang kita akan buat sampailah ke akhir hayat kita adalah menghayati dalam kehidupan. Kemudian begitu jugalah dalam Nabi SAW ketika mengajar kita, bacaan An-Nas ini akan dibaca sama ada di dalam salat ataupun di luar salat. Di luar salat nanti kita akan tengok di banyak tempat Nabi SAW memberikan wasiat kepada kita supaya kita membacanya. Okey. Dan dalam bacaan kita ada 4 perkara yang penting ni sebagai satu ulangan lah kepada yang mungkin baru bersama kita pada hari ini. Pertama, setiap kali kita cuba untuk membaca dengan bacaan makhraj yang betul lah. Jadi makhraj ni dia ada tempat keluar dia dan kita dah kongsi pada perjumpaan yang lepas. Kemudian sifat, bila makhraj dia kena gabungkan dengan sifat huruf. Dia ada sifat yang utama iaitu yang tebal dan nipis. Kemudian yang ketiga, fasahah. Fasahah ni merujuk kepada sebutan huruf itu hampir-hampir dengan sebutan Arab lah. Jadi itu kemungkinan dia akan berbeza antara seseorang dengan seseorang, dan selagi mana kita berusaha maka itu akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat adalah tartil. Okey, yang ini mungkin boleh rujuk balik, mungkin pada perjumpaan kita pertama kita tak ada recording kat ni. Saya tak pasti, saya tak ada recording kan. Jadi kalau tartil ni maksudnya kita kena baca ikut aturan dan susunan. Tak boleh ikut aturan kita, tetapi ikut aturan yang memang telah diajarkan kepada kita, sampai kepada kita oleh Nabi SAW. Dan susunannya juga mestilah ikut susunan yang telah diatur di dalam mazhab. Tidak boleh diubah sesuka hati. Yang kedua, jangan merubah lafaz dan jangan juga mendahulukan ayat dan akhir pada yang awal, dan begitulah sebaliknya. Jadi perlu dibaca dengan susunan yang telah pun sedia ada. Yang ketiga, meraihkan tempat keluar huruf dan menjaga tempat berhentinya. Maksudnya tempat berhenti, kadang-kadang kita tak boleh nak kawal lah, sebab mungkin nafas kita tak cukup, maka kita akan berhenti di tempat yang dah nafas terakhir dah kan. Nafas terakhir tu bukan maksudnya kita dah meninggal dunia, tak. Maksudnya bacaan kita tak boleh lagi dah sambung, maka kita akan berhenti. Dan apa yang kita boleh kawal adalah tempat bermula, yang kita panggil ibtidah. Jadi kemungkinan datin hajah, puan-puan yang semua adik kakak, akhwat yang hadir pada hari ini juga telah pun belajar sebahagian daripada hukum yang berkaitan dengan tajwid adalah hukum waqaf dan ibtidah. Ibtidah dan waqaf. Ibtidah tu mula, waqaf tu berhenti. Waqaf tu kadang-kadang kita berhenti di tempat yang
memang telah disediakan di akhir ayat, tetapi kadang-kadang ayat panjang maka kita akan berhenti di pertengahan ayat. Jadi bila pertengahan ayat tu yang kita boleh kawal, wakaf kadang-kadang tak boleh kawal lah sebab ayat panjang kan. Yang kita boleh kawal adalah tempat kita bermula. Jadi tempat bermula tu kena pastikan kita bermula pada tempat yang betul. Okey. Memahami apa yang dibaca berdasarkan kemampuan masing-masing lah, itu proses yang berterusan. Okay, yang ini antara perkara yang saya telah tunjukkan pada perjumpaan lepas lah. Sebab kadang-kadang kita baca tapi kita tak tahu kedudukan rongga mulut kita yang mana Allah bekalkan untuk menuturkan huruf-huruf yang daripadanya terbina kalam Allah. Jadi kalau kita tahu, dia lebih membantu kita lah dalam memudahkan sebutan, dalam kita memastikan sebutan itu betul, kerana kita tahu instrumen yang Allah bekalkan, contohnya lidah, gigi, lelangit dan sebagainya, kedudukannya di mana dan lidah juga terletak di mana, maka dia akan membantu kita dalam membaca dengan hampir-hampir lah, maksudnya setakat yang kita mampu, kita pastikan ia betul tempat keluarnya, insyaAllah. Jadi itu saya tak akan ulang lah. Ini bahagian yang mungkin kalau kita dah ada dalam minda kita, dia akan memudahkan kita untuk membaca. Okay. Dan ini bahagian-bahagian huruf lah, semua huruf hijaiyah yang ada, semua iaitu 29 huruf ni. Kalau kita tengok bahagian halqum ni ada 6. Bahagian paling banyak adalah bahagian lidah. Okay. Kemudian kita, itulah yang saya katakan instrumen yang Allah bekalkan untuk membaca kalam Allah ni, dia adalah ruang rongga mulut, termasuk rongga hidung. Dekat hidung ni dia tak ada huruf yang keluar daripadanya, tetapi dia ada gunnah, iaitu dengung. Jadi dengung dia kat sini. Jadi yang bahagian-bahagian lain ni adalah huruf-huruf yang mana kita baca, kita akan membuat combination antara huruf-huruf berdasarkan perkataan yang kita baca di dalam Al-Quran lah. Itu sangat-sangat menarik lah, di mana Allah SWT yang maha berkuasa mencipta alat ini untuk kita membaca Al-Quran, dan kita minta supaya Allah memudahkan bacaan kita. Tu yang kita kata dalam doa yang diajar melalui Nabi Musa AS kan, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Buangkan simpulan pada lidah. Sebab kadang lidah tu dia berat, jadi nak tuturkan tu dia agak payah untuk sebut satu-satu. Jadi kita mohon pada Allah agar Allah buangkan ikatan supaya memudahkan kita menyebut perkataan-perkataan di dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya lah. Okay. Kita nak mula tentang surah An-Nas. InsyaAllah dalam pertengahan nanti kita akan baca sama-sama surah ni. Cuma ada beberapa persoalan yang mungkin membantu tadabbur kita lah. Tadabbur tujuan kita nak faham dan kita nak amal. Kemudian kita nak share. Bila kita dah faham, kita beramal dan kita nak share lah. Jadi dia ada 3 peringkat. Jadi apa yang ingin kita utarakan ataupun yang kemungkinan soalan-soalan yang mungkin kita boleh timbulkan. Pertama, dalam surah An-Nas mengajar untuk kita memohon pertolongan. Bila kita kata mohon pertolongan, sudah pastilah kita sangat-sangat memerlukan dan kita lemah. Jadi kepada siapa kita nak memohon pertolongan? Kemudian kalau kita kata kepada Allah, jadi apakah nama-nama Allah yang diajarkan kepada kita dalam surah ini untuk kita memohon pertolongan melalui nama-nama itu? Jadi itu yang kita nak tahulah. Kemudian siapakah musuh lah? Maksudnya bila kita mohon pertolongan tu daripada apa? Tolong untuk apa? Tolong untuk buat sesuatu ke? Tolong untuk menjauhkan kita daripada kejahatan sesuatu ke? Bahaya sesuatu ke? Jadi tolong tu dia ada 2. Tolong untuk memudahkan kerja, tolong ambil barang, tolong memudahkan proses. Ada juga pertolongan untuk selamat daripada bencana. Ada juga. Okay. Jadi itu antara soalan dia. Kenapa Allah sebut Rabb An-Nas dan Malikin Nas dan Ilahin Nas dalam ayat yang akan kita baca nanti. Kemudian surah An-Nas Allah mengajar kita untuk mohon perlindungan Allah agar kita selamat daripada apa? Itu yang kita nak jawab. Bagaimana cara kita nak mohon agar selamat daripada jin dan manusia sebagaimana yang tertera dalam surah An-Nas. Ini antara persoalan lah. Okay. Kita tak boleh pisah antara surah Al-Falaq dengan surah An-Nas sebab 3 surah yang terakhir
yang dalam bahasa Arab dipanggil al-mu'awwidhat. Pernah dengar tak ya? Al-mu'awwidhat. Pernah ke dengar? Ini 3 qul yang dikenali dengan nama al-mu'awwidhat. Ada siapa pernah dengar? Dan pernah dengar perkongsian tentang perkara ini? Ada ke? Kak Ni? Ada sikit-sikit lah. Ada sikit-sikit lah. Ada pernah dengar. Sebab Tapi kalau kena tak, nak dengar lebih lanjut lagi daripada kalau Ustazah. tak bunyi suara tu bimbang juga kan. Sebab betul ke ada semua ada bersama ni. Jadi dia jadi bimbang kan kalau macam tak dengar suara. Okey. Jadi apa yang saya sebut tadi tentang 3 qul ini, iaitu qul huwallahu ahad. Kalau kita tengok dalam mushaf qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. 3 ni, 3 surah terakhir ni itu daripada 112, 113, 114. Maksud yang ni, yang 3 ni dia 3 serangkai. 3 serangkai. 3 serangkai ni dipanggil al-mu'awwidhat. Yang saya tunjuk dalam slide tadilah, al-mu'awwidhat. 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 Jadi daripada a'udzu billah kan, kita panggil at-ta'awudz kan, ataupun al-isti'adzah kan. Baca al-isti'adzah tu maksudnya kita baca a'udzu billahi minasyaitanir rajim kan. Jadi 3 surah ni kalau kita gabungkan dinamakan al-mu'awwidhat. Jadi kalau kita dengar sebut mu'awwidhat, dia terdiri pada 3 surah ni. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi itu nama dia Al-Mu'awwidhat. So kita balik semula, kita balik semula kepada slide kita yang awal. Kenapa kita perlu gandingkan ataupun tengok kaitan antara surah Al-Falaq dengan surah An-Nas? Surah Al-Falaq membicarakan tentang gangguan daripada luar. Maksudnya kita mohon pertolongan Allah supaya kita selamat daripada gangguan makhluk luar, makhluk yang datang daripada luar. Contohnya macam qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Syarri daripada kejahatan makhluk yang kejahatan makhluk yang Allah cipta. Jadi makhluk yang Allah cipta tu dia lebih kepada selepas tu Allah jelaskan min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, gelap apabila telah masuk gelapnya, wa min syarrin naffatsat, daripada simpulan tukang sihir yang membaca pada simpulannya untuk mengenakan sihir. Kemudian wa min syarri hasidin, ada juga adalah daripada luar, iaitu orang yang hasad ketika dia melakukan melaksanakan apa yang terbuku di dalam hatinya untuk menghilangkan nikmat yang ada pada seseorang. Jadi gabungannya yang ni musuh luaran dan surah An-Nas ni adalah musuh dalaman. Jadi surah An-Nas ini pula membicarakan tentang gangguan yang sudah masuk ke dalam diri kita. Maksudnya kat situ adanya syaitan. Syaitan juga daripada luar, tetapi dia punya proses untuk masuk tu memang kita sukar untuk kita kenal pasti. Kemudian surah Al-Falaq menyentuh perkara-perkara yang berada di luar kawalan kita, iaitu tentang makhluk lain, keburukan waktu malam, sihir dan juga orang yang hasad terhadap kita. Maksudnya perkara-perkara tu masuk waktu malam tu di luar kawalan kita. Sihir juga maksudnya di luar kawalan kita, dia buat tak tahu di mana dan dia mengenakan kepada orang yang dia kendaki. Manakala surah An-Nas ni adalah sesuatu yang dalam kawalan kita. Maksudnya kita boleh mengawal daripada syaitan itu menyelelap masuk walaupun dia punya proses dia sangat halus. Okey. Kita tengok kepada ayat 1, kita nak pergi satu-satu perkataan sebab perkataan dalam Al-Quran ni sangat-sangat penting ya. Okey, bila kita tengok dalam ayat 1, dia ada 4 perkataan secara ringkasnya. Qul ini adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca. Jadi apa yang diarahkan Allah membaca? A'udzu. Maksudnya wording ni memang daripada Allah.
Jadi lafaz ni daripada Allah dan susunannya juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. A'udzu, saya memohon perlindungan, bila maksudnya sentiasa memohon perlindungan. Sebab musuh tu musuh yang tak nampak, tapi dengan kita mengingati Allah dan memohon bantuan Allah, maka dia tak akan mampu untuk mengganggu kita. Jadi, qul a'udzu, kita memohon perlindungan dengan siapa? Bi Rabbi, dengan Rabb. Rabb ni adalah yang mencipta, yang mengawal, yang memelihara. Jadi kita gunakan salah satu daripada, ataupun Allah mengajar kita agar kita memanggil salah satu daripada nama-nama Allah yang kita panggil Asma Allah Al-Husna, Asma'ullahil Husna. Antara salah satunya adalah Rabb. Jadi di sini Allah sendiri mengajar pertama sekali Nabi SAW untuk menyebut A'udzu birabbin nas. Tapi bila Al-Quran itu daripada Allah, maka qul tu termasuk juga. Itu tandanya Al-Quran ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi pun menyebut qul a'udzu birabbin nas. Jadi sebutlah wahai Muhammad, saya memohon perlindungan dengan Tuhan, dengan Rabb, Rabb manusia seluruhnya. Rabb maksudnya yang mencipta manusia, yang memberikan apa yang diperlukan oleh manusia, yang menjaga manusia, yang mentadbir manusia. Jadi itu antara yang maksud Rabb yang kita dah ambil dalam surah Al-Fatihah hari itu. Okay. So kita nak tengok secara ringkas yang ni, nanti kita akan pergi lebih dalam ketika proses tadabbur kita. Kita kena identify dulu perkataan, kemudian kita nak tengok apakah kaitan ayat ni dengan kehidupan kita. Okey, ayat 2, sebab dia antara proses tadabbur adalah kita mengenal pasti dulu perkataan dia. Maksudnya apa yang boleh memahamkan kita. Macam mana perkataan itu memberikan kefahaman kepada kita. Okey. Ayat 2, Malikin Nas. Okey, pertama ini nama Allah yang pertama Rabbin Nas. Kemudian Malikin Nas ni juga adalah antara nama-nama Allah, Malik yang menguasai, yang mentadbir. Surab ni dia lebih umum daripada Malik. Malik ni termasuk dalam Rabb. Kemudian An-Nas, lagi diulang perkataan An-Nas. Kenapa? Nanti kita akan jawab. Tu dalam proses tadabbur lah. Sekarang ni kita tengok dulu. Perkataan ayat pertama ada An-Nas, ayat kedua juga ada An-Nas. Tetapi kat sini Allah menyusun antara nama ni adalah Malikin Nas. Kemudian yang ketiga Ilahin Nas. Malik yang menguasai, yang mentadbir, ilah yang berhak untuk kita melakukan ibadah kepadanya. Ibadah maksudnya kita melakukan sesuatu kerana Allah. Contoh kita berada dalam majlis ini kerana Allah. Nanti kita masak juga kerana Allah untuk memudahkan semua ahli keluarga berbuka puasa. Ada juga kadang-kadang kita memasak untuk diagihkan kepada mereka yang berpuasa. Jadi itu gandaan-gandaan yang dapat kita lakukan kerana semuanya kita lakukan bukan kerana nak dapat nama, bukan kerana nak dapat penghargaan, tak, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Okey. Innama nut'imukum liwajhillah. Itu yang biasa kita dengar dibaca dalam surah Al-Insan, kan? Yang disebut antara sifat-sifat al-abrar, mereka yang sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, lalu kebaikan itu mereka lakukan hanya mengharapkan wajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tak perlu kepada apa-apa balasan, sama ada berbentuk material ataupun balasan berbentuk terima kasih. Kalau orang nak terima kasih boleh, janganlah marah, kan. Tapi kalau kita nak minta, tak, bukan itu yang kita harapkan. Okey. Ilahin nas yang berhak diibadati, disembah, ditaati sepenuhnya dalam sepanjang hidup, setiap saat dan setiap ketika. Kalau kita melakukan ini, maka syaitan tidak boleh mengganggu. Nanti kita akan tengok. Jadi ayat 3 juga diulang perkataan An-Nas. An-Nas ini adalah kata banyak kepada manusia. Okey. Kemudian ayat 4, min syarril waswasil khannas. Okey, inilah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi untuk memohon perlindungan daripada apa? Okey, perlindungan itu dipohon melalui 3 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Jelas, tu hebat tu. Maksudnya kenapa kita perlu memohon dengan 3 nama Allah Subhanahu Wa Taala itu. Pastilah musuh tu musuh yang sangat-sangat
bahaya dan ia sangat-sangatlah tersembunyi yang menyebabkan kita selalu lupa. Jadi bila lupa kena sentiasa ingat. Jadi ayat ini adalah salah satu cara ataupun mekanisme untuk kita sentiasa ingat agar kita memohon perlindungan daripada Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, kepada memohon perlindungan daripada apa? Min syarri, daripada kejahatan. Kejahatan apa? Al-waswasil khannas. Al-waswas, pembisik penghasut. Sekarang ni sudah pastilah ada bisikan-bisikan yang akan datang pada kita kan. Tadi kita memang for sure kita kata datang ni memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan cubalah selagi mana kita mengingati Allah, maka dia tak mampu untuk menyentuh. Dia tak mampu untuk menggugat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia akan berusaha sentiasa akan mencari peluang untuk menjauhkan kita daripada keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi al-waswas al-khannas, al-waswasil khannas, di sini dia tak sebut syaitan, dia sebut al-waswas, pembisik. Pembisik tu sebagaimana yang kita lihat dalam huraian tafsir, maksudnya dia terdiri daripada jin. Pembisik ni boleh juga terdiri daripada manusia. Al-waswas ni boleh juga terdiri daripada jin dan boleh juga terdiri daripada manusia, dan boleh juga gabungan antara jin yang kafir yang dipanggil syaitan. Jin ada dua kan, jin Islam dan jin yang kafir. Manusia juga ada dua. Malah manusia ada tiga, cuma secara umumnya ada dua lah, sebab munafik ni tergolong dalam golongan orang kafir juga. Cuma dia menjadi satu ujian pada kita lah, sebab nampak zahir macam orang Islam tapi sebenarnya mereka masih lagi dalam kekufuran, dan Allah menjanjikan kepada mereka neraka yang paling bawah sebab mereka membohongi berbohong selama-lama dalam kehidupan mereka. Mereka tak boleh bohong Allah SWT, tetapi mereka bohong manusia. Okay. Jadi pembisik ni nanti kita akan tengok macam mana manusia boleh jadi pembisik dan bagaimana gandingan antara manusia yang kafir, manusia yang melakukan maksiat dengan jin yang melakukan maksiat juga. Sebab jin kita ada dua kan. Jin ada dua, iaitu jin yang Muslim dan jin yang kafir. Okay. Kenapa manusia ni secara senyap-senyap menyebarkan maksiat ataupun melakukan komplot, melakukan kerjasama untuk menyebarkan maksiat? Mereka tidak nak dikenali. Al-Khannas adalah sifat kepada al-waswas yang sentiasa datang dan pergi. Dia pergi kalau kita ingat Allah, dan dia akan datang semula kalau kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Ayat 5, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini proses dia membisikkan sesuatu. Kat mana yang dia bisik? Kat telinga ke? Kat mata ke? Tak, Allah sebut fi sudurin nas, yang sentiasa menghasut, membisikkan untuk melakukan maksiat, untuk ingkar pada arahan Allah. Dia menghembus, membisikkan ke dalam dada manusia. Okay. Nanti kita tengok apa maksud dada. Ayat terakhir, minal jinnati wan nas, sebab tu kita kata tadi yang membisik tadi tu al-waswas, pembisik ni terdiri daripada jin, minal jinnati wan nas. Al-jinnah ni adalah kata banyak kepada jin. Al-jinni, al-jinni itu dalam bahasa Arab lah. Kalau kita dalam bahasa Melayu kita panggil jin kan. Kalau kata banyak kita panggil jin-jin. Dalam bahasa Arab dia panggil al-jinni itu satu. Kalau dia punya kata banyak dipanggil al-jinnah. Jadi minal jinnah, pembisik daripada kalangan jin, dan juga pembisik di kalangan manusia. Kalau manusia ni pun juga kata banyak kepada manusia-manusia. Kata satu kepada manusia kalau dalam bahasa dia panggil insi, insiyun. Sama juga jinniyun. Itu dalam bahasa Arab lah kan. Jadi itu 6 ayat yang kita dah lalui secara ringkas. Okay. Kita ada lagi setengah jam. Alhamdulillah. Okay, kita nak tengok di sini ni adalah permulaan kepada proses tadabbur kita. Kita dah tahu kan satu-satu, insya-Allah. Nanti kalau macam confused boleh buat ulangan balik, dan ni sangat-sangat penting lah, kerana
memang musuhnya adalah musuh yang memang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberitahu bahawa kita kena membuat satu apa dipanggil satu pengiklanan lah, satu pengiktirafan kepada diri kita bahawa dia adalah musuh selama-lamanya. Fattakhidhuhu aduwa. Allah kata fattakhidhuhu aduwa, maka ambillah dia, jadikanlah ia sebenar-benar musuh. Jangan sekali-kali kamu jadikan iblis ini dan syaitan ini sebagai kawan. Okey. Tujuan asasi dalam surah An-Nas ni apa? Ibnu Ashur menyebutkan dalam surah ini Allah membimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memohon bantuan daripada Allah, daripada Rabb yang kita kata Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Daripada apa? Dari kejahatan bisikan jahat syaitan Al-Khannas. Bisikan ini bertujuan untuk menggagalkan usaha Nabi SAW untuk mengajak manusia menjadi hamba Allah. Jadi bisikan ini adalah bertujuan untuk menggagalkan usaha Nabi SAW untuk mengajak manusia menjadi hamba Allah. Jadi ini Allah ceritakan. Dan Allah memerintahkan Nabi SAW agar membaca ayat ini. Okey. Dan doa ini juga, bacaan ini juga dijadikan sebagai doa. Doa ini juga menegaskan bahawa Allah akan memelihara Nabi dan menolongnya daripada bisikan jahat ini dan baginda pasti berjaya menyampaikan Islam ke seluruh manusia. Pasti ada cabaran dan Allah Taala memberikan panduan supaya memohon pertolongan daripada Allah daripada musuh ini yang dinamakan tadi Al-Waswas Al-Khannas, pembisik yang sentiasa timbul dan tenggelam. Maksudnya datang dan pergi. Kenapa Al-Khannas ni datang dan pergi? Nanti kita akan tengok. Okey. Dan doa ni jugalah kita kata menegaskan bahawa Allah memelihara Nabi dan menolongnya daripada bisikan jahat ini. Okay, inilah juga yang diminta umatnya, Nabi SAW meminta umatnya untuk melakukan sebagaimana baginda lakukan. Kejayaan mereka bergantung kepada kesungguhan untuk menjauhkan diri daripada bisikan jahat ini. Jadi kita kena yakin bahawa Allah SWT dengan apa yang Allah ajarkan dalam surah An-Nas ini akan memelihara kita. Kena ada keyakinan itu. Kalau tak, Allah tak akan berikan pada kita lah. Dan tidak juga Allah memerintahkan Nabi SAW agar membacanya. Okay. Kita nak go for tadabbur ayat 1 dan 3. Tadi kita dah melalui setiap satu ayatnya kan. Okey, kat sini soalannya, apakah sifat Allah, sifat Rabb yang disuruh Nabi meminta pertolongan darinya? Lalu kita ada 3 nama Allah yang berurutan yang Allah SWT ajarkan kepada kita. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Okay, kalau Allah tak beritahu, kita memang tak tahulah. Jadi Al-Quran ini mengajar kita apa yang kita tak tahu. Jadi alhamdulillah sekarang kita dah tahu Allah SWT di dalam memberikan panduan kepada Nabi SAW, memberikan garis panduan yang sungguh jelas. Apa yang nak disebut, apa yang nak diminta, daripada apa. Jadi benda tu sudah pun jelas. Kenapa perlu minta? Jadi di sini sifat yang disebut tu adalah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Tadi kita sebutkan Rabb ni adalah yang mencipta, Malik ni adalah yang mengurus, yang menguasai, yang memiliki, kemudian Ilah adalah yang berhak untuk kita sebagai manusia beribadah kepadanya. Jadi ini antara nama-nama Allah yang diminta oleh Allah kepada Nabi SAW untuk menyebutnya di awal doa yang Allah ajar dalam surah An-Nas ini. Okay. Persoalan kita, kita tahu bahawa Al-Quran itu setiap satu susunan itu mesti ada sebab. Tadi kita kata tartil, kita tak boleh nak tukar-tukar. Kita tak boleh nak baca. Contohnya kita kata Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, malikin nas. Tak boleh. Tak boleh. Sebab ia adalah satu kesalahan. Kerana setiap perkataan itu mestilah berada di situ. Ada sebahagian daripada ulama, contohnya macam Al-Imamul Ghazali, dia kata kalau kita ubah ni seolah macam kita ada satu rantai mutiara. Kalau kita pernah tengoklah rantai mutiara, Ustazah pernah tengoklah tapi tak pernah lah ada kan. Pernah tengok. Dia kata kalau rantai mutiara tu disusun dengan baik,
daripada yang pertama sehingga yang terakhir. Jadi dia kata kalau kita ubah ni seolah-olah kita cabut satu butir mutiara di dalam rantai itu, pada rantai itu, maka apa akan jadi? Dia akan berkecai keseluruhannya. Samalah dengan ayat-ayat Allah daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Kalau kita ambil ni satu saja, Malikin Nas ni sahaja, skrin saja boleh nampak Sekarang saya paparkan ayat Quran ni. Nampak. Okey. So contohnya, saya nak bagi nampak adik mata, kalau kita ambil ni saja, kita buang, kita tukar yang ni letak di sini. Daripada qul a'udzu birabbin nas kemudian jadi ilahin nas, kemudian malikin nas. Dia jadi apa? Kalau Imam Ghazali kata seolah-olah rantai mutiara yang disusun dengan baik itu, kita cabut satu maka dia akan berkecai semuanya sekali. Itulah perumpamaannya bagaimana kitab Allah Subhanahu Wa Taala ini disusun oleh Allah dengan begitu rapi dan tidak ada sesiapa pun yang boleh mengubahnya. Okay. Jadi susunan nama-nama Allah dan sifat ini disusun ikut tingkatan. Rabb, mencipta, kemudian yang berkuasa ke atas manusia. Dan apabila dikatakan berkuasa, masa semua manusia tidak terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa kita nak minta dengan makhluk? Mintalah dengan Rabbin Nas. Kemudian yang kedua Malikin Nas, qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, yang berkuasa. Yang pertama yang mencipta. Okey, adakah selain daripada Allah yang mencipta? Tidak ada. Jadi yang berhak kita minta supaya kita dilindungi adalah yang mencipta manusia itu Rabbin Nas. Kemudian yang berkuasa sepenuhnya ke atas manusia. Manusia boleh juga berkuasa ke atas orang, tapi tidaklah sepenuhnya, hanya sebahagiannya sahaja kemungkinan. Itu pun sedikit sangat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kuasanya ke atas manusia adalah kuasa yang mutlak, sepenuhnya. Daripada dia cipta, dia juga berkuasa. Kadang-kadang orang tu dia buat macam katalah buat kereta kan. Tapi dia tak boleh nak menguasai sepenuhnya lah. Kadang-kadang ada bahagian-bahagian yang dia terlepas pandang dan sebagainya. Tapi itu tidak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara adalah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna. Okay, kemudian qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ilah itu adalah yang mana manusia berhak untuk beribadah kepada, menjadi hamba sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana susunan itu pertama Allah mencipta, Allah berkuasa, maka selepas itu maka adalah menjadi tanggungjawab manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah, maka Allah declare dia adalah ilahin nas. Okay. Kemudian di sini ada beberapa jawapan. Kejahatan yang diminta berlindung adalah daripada syaitan yang mencampakkan keraguan, penolakan dari mengingati Allah. Sebab kita tak ingat Allah lah kadang-kadang kita buat benda yang Allah larang. Sebab tak ingat Allah lah kadang-kadang kita buat perkara-perkara yang sia-sia. Kalau kita ingat Allah, sudah pasti apa yang kita lakukan itu adalah perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kita dan kepada mereka yang berada bersama-sama dengan kita. Okey. Begitu juga kejahatan ini bukan saja daripada bisikan syaitan di kalangan jin, tetapi bisikan syaitan di kalangan manusia juga. Dan ini disebut oleh Ibn Ashur. Jadi kemudian perkataan An-Nas ini diulang kerana ia adalah satu penghormatan kepada manusia dan menunjukkan kasih sayang Allah kepada manusia. Bukan bermaksud Allah ni hanyalah Rabbin Nas saja, tak. Allah adalah Rabbil Alamin. Cuma khususnya yang mengambil faedah daripada Al-Quran diturunkan sebagai panduan ini adalah manusia. Okey, macam mana pula jin? Jin kita kata ada dalam surah lain yang Allah sebut, iaitu surah jin. Bagaimana Allah ceritakan jin juga ada peranan masing-masing, dan kita kata mereka juga diminta untuk beriman, dan ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Itu setakat itu saja yang diceritakan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu kita tak tahu. Okey. Kemudian ada juga komen manusia kadang-kadang takut dengan manusia. Jadi Allah tegaskan mohonlah pertolongan daripada Rabb, bukan mohon pertolongan daripada manusia dan daripada makhluk, kerana Allah lah yang menguruskan keseluruhan makhluknya termasuk manusia. Jadi sebab itulah kenapa diulang-ulang qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas, supaya ia berpasak dalam diri kita bahawa kita manusia mestilah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan Rabb, yang bersifat dengan Malik dan bersifat dengan Ilah. Ilah ni adalah yang berhak untuk diibadah. Maksudnya yang berhak untuk kita menjadi hamba kepadanya, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya. Okey. Okey, jadi apabila ada dah pengakuan ketiga, tiga pengakuan itu, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, maka apabila ia terpasak di dalam hati, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan Nabi SAW dan juga umatnya daripada hasutan syaitan. Jadi ini telah pun ditegaskan Allah dalam surah Al-Hijr ayat 42. Allah sebut secara jelas, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku tidaklah ada bagimu sebarang kuasa. Iaitu iblis laknatullah tidak ada kuasa ke atas hamba-hambaku. Yang mereka berkuasa adalah kecuali sesiapa yang menurutmu dari orang-orang yang sesat atas pilihan mereka sendiri. Jadi ada sebuah hadis yang Nabi SAW juga menyebut bahawa usaha-usaha syaitan ini diumpamakan adanya kepada manusia ni. Dia kata inna syaitana yajri minal insan majrad dam. Sungguhnya syaitan itu sentiasa berusaha untuk menghasut manusia, membisikkan kejahatan kepada manusia, seolah-olah maksudnya sepanjang masa, seperti mana berjalannya urat saraf, urat darah, maksudnya darah di dalam urat. Maksudnya yajri minal insani majrada, maksudnya secara berterusan. Secara berterusan. Dan sebab itulah Allah membekalkan kita dengan al-mu'awwizat. Surah ini yang boleh kita baca untuk memohon agar Allah memelihara kita. Okay. Setakat ni ada soalan ke? Tak ada, kita tambung. Okay. So kat sini ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh tengok. Perkataan Anas diulang sebanyak 5 kali. Betul ke 5 kali? Cuba tengok. Betul? Betul tak? Pernah bilang tak? 1, 2, ni juga proses tadabbur lah. 2, 3, lagi 4, lagi 5. 5 kali. 5 kali. Kita baca je kan, tapi tak tahulah berapa kali kan. Jadi di sini dalam proses tadabbur kita juga boleh melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah yang pendek ini mengulangi perkataan nas sebanyak 5 kali. Jadi nas ni adalah dia mengaitkan dengan pelupa. Jadi cara Allah mengingatkan, Allah wahyukan Al-Quran sebagai medium, sebagai perantara untuk mengingatkan manusia daripada menjadi pelupa. Jadi di sini Allah tegaskan dalam surah Al-A'raf juga ayat 172. Kita pergi dalam surah Al-A'raf, kat situ saya tak tulis. Kita pergi dalam surah Al-A'raf. Sekarang ni ada banyak kemudahan ni, kita boleh terus pergi ke surah Al-A'raf ayat apa tadi? Ayat 172. Okey. Kita nak tengok apa yang Allah sebutkan dekat sini. 172. Okay. So nanti 172. Jadi inilah janji yang termeterai antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada alam ruh lagi. Di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. So kita tak naklah masuk dalam golongan ni kan. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhan mengeluarkan zuriat. Maksudnya Allah sentiasa mengingatkan. Bukan sahaja mengingatkan Nabi SAW dan juga pastilah umatnya sekali. Ketika Tuhan mengeluarkan zuriat anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri sambil ia bertanya kepada firman-Nya, bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Maka semua menjawab, ya, engkaulah Tuhan kami menjadi saksi. Syahidna, ni kami menjadi saksi.
Yang ini berada di alam ghaib, tetapi Allah memberitahu kita melalui Al-Quran. So kita tak ada alasan lah kata saya tak tahu pun. Ustazah, ni sekarang ni kita kena tahu. Sebab itu telah dimaklumkan kepada kita melalui wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah perlunya manusia kembali kepada Al-Quran untuk dia tahu apakah perjanjian antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menjawab, benar engkau adalah Tuhan kami menjadi saksi yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat sesungguhnya kami adalah lalai. So kita diingatkan sekarang lah. Jangan kata tak tahu pun. Tak, sekarang kita dah tahu dan kita kena tahu. Dan kita kena sebarkan bahawa inilah perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengesakan Allah, untuk beribadah kepada Allah semata-mata tanpa mensyirikkannya dengan sesuatu. Bila kita sebut syirik ni sangat takut, dia juga benda yang sangat-sangat halus. Kadang-kadang semalam saya berbincang dengan anak murid saya. Saya tanya kan, ada tak di rumah gantung ayat kursi, ayat 1000 dinar? Saya pun tanya, gantung-gantung ayat dalam frame tu ada apakah tujuannya? Kita kena tahulah tujuan dia kan. Okey, ada sebahagiannya jawab, Ustazah, kita gantung tu supaya kita boleh hafal. Saya kata, tak hafal lagi ke ayat kursi? Belum hafal lagi ke ayat kursi? Dia kata dah hafal. Okey, bila dah hafal apa lagi? Kan, bila dah hafal apa lagi? Jadi kita kena tahulah sebab dia kan, ayat Quran tu apakah tujuan dia diturunkan. Jadi adakah diturunkan untuk menjadi perhiasan ataupun apa. Jadi kita sangat-sangat bimbang. Syaitan ni dia memang sangat licik dia punya proses untuk menyesatkan manusia, untuk menjauhkan manusia daripada ibadah pengabdian sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga yang kata, ya saya nampak dekat rumah, dekat kedai ada ayat 1000 dinar. Ada tak yang hadir muslimat yang hadir, Hajar dan datin-datin yang hadir, ada tak pernah tengok dekat kedai kita pergi makan tu ada tulis ayat 1000 dinar? Ada ke? Ada. Ada. Pernah tak tanya kenapa gantung ni? Pernah kan? Kita dah dia nak gantung, nak buat macam mana, biarlah. Kalau ada kajian yang dibuat oleh anak murid saya, kadang-kadang dia orang pergi dan dia orang tanya, Pak Cik cuba baca, yang pekerja tu lah, cuba baca ayat apa ni? Tak tahu baca. Tak tahu baca. Tulis je. Jadi yang tu satu pun dah berlawanan dengan tujuan Al-Quran itu diturunkan. Dia bukan untuk digantung kan, tetapi untuk dibaca. Dahlah tak pandai baca, apatah lagi untuk memahaminya. Jadi apakah tujuan ia digantung? Itu ada satu persoalan besar tu yang perlu kita jawab. Sebab nanti Allah akan tanya satu persatu. Jangan ada sesuatu pun yang kita lakukan yang kita tidak ada jawapan. Biarlah jawapan itu dah sedia ada di dunia lagi. Jadi kita akan selamat dan proses insya-Allah penghisaban itu akan berlaku dengan segera. Kalau banyak sangat yang tertanggung, maka itulah yang akan menjadikan lamanya masa kita berada di padang mahsyar. Na'udzubillah, kita tak nak itu. Jadi sangat-sangat kena berhati-hati. Macam juga kita berhati-hati di bulan Ramadan kan. Kita tahu mana yang membatalkan puasa, mana yang boleh meningkatkan kualiti puasa. Kita tahu satu persatu. Jadi begitulah juga di alam akhirat apabila Allah menjanjikan kita akan dihisap, maka kita kena hisap diri kita dulu di dunia. Apa yang kita lakukan ada jawapan tak? Apa yang kita buat ni ada jawapan tak? Kenapa kita buat? Kalau kita tak ada jawapan, cari jawapan sampai dapat. Kalau kat situ ada macam benda yang syubhat, benda yang tak jelas, maka yang tak jelas tu lebih baik kita tinggalkan. Jadi kita akan selamat. Itulah kaedah yang diberikan oleh Nabi SAW. Sebab Nabi kata, "Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Sesiapa yang meninggalkan syubhat, menjauhkan diri daripada syubhat, takut akan perkara-perkara syubhat, maka dia telah pun menjaga keaslian agamanya. Macam tu sekali Nabi bagi panduan. Jadi kita kena pastikanlah yang kita pakai, yang kita letak, yang kita hias, semua tu ada sebab.
Kalau tak ada sebab, maksudnya kita kena cari sebab dia. Sebab nanti semua yang kita lakukan itu akan ditanya. Kita tak boleh jawab, orang lain yang letak. Tapi duduk kat dalam rumah kamu, kenapa kamu tak soal selidik? Saya pun tanya anak murid. Tak pernah tanya pun mak, kenapa mak gantung ayat kursi. Dan saya pun macam kadang-kadang perasan, kadang-kadang tak perasan. Saya tahulah benda tu ada. So saya kata, pada kamu apa tujuannya? Pada kamu apa tujuannya? Dia kata untuk berkat. Saya kata sekejap, untuk berkat. Adakah kita gantung ayat Quran untuk berkat? Memang itu yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW. Itu satu soalan juga. Kalau ada, tidak menjadi masalah. Kalau tidak ada. Jadi soalan-soalan sebegitu yang perlu kita sentiasa ingat, sebab dia was-was dia memang begitu. Okey, 3 pun kita dah sebut tadi. Antara yang jelas waktu dan masa yang kita diminta membaca dalam sehari semalam, ini dalam proses kita beramal dengan ayat ni lah, di mana dalam ajaran-ajaran Nabi SAW sudah pun ada dimasukkan bacaan-bacaan al-mu'awwidzat ni, termasuk qul a'udzu birabbin nas ni, supaya kita memohon agar kita selamat daripada was-was pembisik yang terdiri daripada jin dan manusia, maka kita dianjurkan akan membaca 3 qul ini selepas setiap salat 5 waktu kan, masa zikir kan, betul tak? Betul. Jadi kenapa tu? Kenapa sampai 5 waktu? Cuba kita bayangkan, setiap 5 waktu kita baca 3 qul ini, jadi kalau 5 kali dah banyak lah. Mestilah benda tu sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi apabila kita memahami, maka kita baca dengan sepenuh jiwa. Kita tahu bahawa kita sangat-sangat memerlukan, bukan hanya di bibir, tapi dengan seluruh jiwa raga kita, bahawa kita memang mengharapkan bantuan dan pertolongan daripada Allah SWT agar kita selamat daripada pembisik ini, yang membisik ini, yang sentiasa membisik ini. Jadi bila kita ingat, maka dia tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita. Okay. Kemudian kita juga selain daripada salat 5 waktu, kita juga akan membaca pada zikir pagi dan zikir petang kan. Kan kadang-kadang kita sebut dalam maksurat, ada kita membaca 3 qul ini. Malah kita ulang lagi 3 kali kan. Betul tak? Betul. Bukan sekali. Qul huwallah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Jadi kita tak perlu lagi nak kita kata mencari-cari. Sudah pun ada dimasukkan doa ini dalam zikir seharian kita. Terutamanya dalam selepas salat 5 waktu. Kemudian kalau kita ikut dalam zikir-zikir Nabi SAW, sebelum tidur pun ada lagi baca kan? 3 kali lagi baca. 3 kali lagi baca, bukan qul a'udzu birabbin nas saja, tetapi qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Jadi sangat-sangat pentinglah kalau kita di bulan Ramadan ni, maksudnya kita melakukan ini. Mulakan dia beristiqamah dengan cara Nabi SAW yang Nabi ajar sebelum tidur. Banyak lagi yang dibaca, tapi sekurang-kurangnya kalau kita dapat melazimi 3 qul ini, al-mu'awwidzat ni sebelum kita tidur, dan kita baca, kita angkat tangan, kita baca, kemudian kita hembus dekat telapak tangan kita, kita sapu keseluruhan badan setakat yang kita dapat sampai tangan tu lah. Tak perlulah sampai merata, tak. Maksudnya yang mana tangan kita sampai sudah cukup. Islam itu adalah sesuatu yang mudah, tidak memberatkan, tapi kena ada disiplin lah. Kalau yang dah boleh, kalau yang dah kita kata kalau yang dah biasa baca, alhamdulillah. Okay. Jadi syaitan itu memang boleh sentiasa membisikkan. Jadi Allah SWT dengan rahmatnya membekalkan kita dengan doa lah. Dengan doa supaya kita selamat. Cuma yang menjadi perkara kepada kita adalah supaya kita sentiasa ingat. Siapa yang bisik, Allah menggunakan was-was. Allah tak guna syaitan dekat sini. Allah guna dalam bentuk pembuat, pembisik. Pembisik tu syaitan lah. Pembisik tu syaitan lah. Dan syaitan ni adalah daripada jin. Syaitan ni adalah sifat. Dia boleh jadi sifat kepada jin yang memang ingkar, dan dia juga boleh jadi sifat kepada manusia yang ingkar juga. Jadi sebab itulah di akhir ayat, dalam ayat 5 ni,
Dalam ayat 5 ni disebutkan Allah menerangkan pula apakah yang dilakukan oleh syaitan menghasut manusia sampai bila-bila selagi manusia hidup. Cara melalui dada, jadi dibisikkan ke dada. Jadi perkara itu adalah satu perkara yang kita tak nampak kan, macam proses pencernaan juga kita tak nampak, dan ini juga kita tidak nampak. Jadi bila kita tak nampak, Allah menjelaskan di dalam ayat ini supaya kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita nak keluar, kita tak tahu apa yang akan berlaku di luar, jadi kita pun membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita bermohon dan kita berpaut kepada tali Allah, kepada Allah Subhanahu Taala yang tidak ada yang boleh mengalahkannya. Tidak ada kuasa yang dapat mengalah kuasa Allah Subhanahu Taala. Begitu jugalah bisikan ini adalah bisikan yang sangat tersembunyi, yang kita tak boleh pun nak scan dengan X-ray dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Taala membekalkan kita dengan ayat ini, dengan surah ini, untuk memberikan suatu panduan kepada kita supaya kita tak nampak tak apa, tetapi Allah Subhanahu Taala dengan rahmat telah membekalkan kepada kita doa ini supaya kita dapat baca, dan insya-Allah kita akan selamat dengan keyakinan kita bahawa Allah Subhanahu Taala mendengar apa yang kita mohon kepadanya. Jadi itu antara perkara-perkara yang disebut, dan perlindungan tu daripada hasutan jin dan manusia. Maksudnya syaitan juga ada dalam bentuk manusia. Jadi syaitan adalah sifat dia. Kalau jin ni, dia ada jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Jadi jin yang kafir ini maksudnya kita kata itulah syaitan. Dan manusia juga, manusia yang ingkar, maka disebut syayatinul insi wal jin. Sama juga dengan ayat ni, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Jin ni jin yang mana? Jin yang menjauhkan manusia daripada Allah. Ni syaitan-syaitan ni adalah sifat yang maksudnya dia sentiasa berusaha untuk menjauhkan manusia daripada Allah. So mana-mana manusia yang berusaha, sama ada secara zahir ataupun tak zahir, yang ini manusia yang berusaha secara senyap-senyap lah, secara tersembunyi untuk menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini kita memohon sebab kita tak nampak, kita tak nampak. Kalau macam kita nampak, mungkin kita dapat elakkan dirilah. Yang ini memang yang tak nampak ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala kita memohon agar Allah lah yang memelihara kita daripada apa yang kita tak nampak itu. Jadi itu di antara perkara-perkara yang kita boleh sebut. Al-Khannas ni adalah sifat kepada waswas tadi. Waswas tadi adalah pembisik. Waswas Al-Khannas ni dia akan pergi dan datang dan pergi. Kenapa dia datang dan pergi? Kalau seseorang tu ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan pergi. Kalau seseorang tu lupa, maka masa tu dia akan datang. Sebab tu bila kita nak tidur, kita baca tu kerana kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar berada di dalam bimbingan dan perlindungan Allah. So bila kita baca, seolah kita meletakkan diri kita dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak baca, bila-bila kita merasakan bisikan yang tidak baik, bisikan yang tidak baik, bisikan yang membisik kita untuk membuat kejahatan, maka kita bacalah surah ini. Dan kalau kita nak baca lebih lagi, kita baca ketiga-tiga surah ini yang kita panggil Al-Mu'awwidzat. Jadi itu saja perkongsian kita pada hari ini. Kita dah pukul 10. Alhamdulillah, segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu daripada saya sendiri. Jadi kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli bihadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat birahmatika arhamar rahimin, walhamdulillah. Dan saya serahkan kembali kepada Kak Nik, insya-Allah. Alhamdulillah, jazakillah khairan katsira pada ustazah yang memberi satu penerangan yang amat jelas, dan kita mudah untuk faham bila ustazah dah jelaskan tadi. Maknanya An-Nas ni surah yang kita hari-hari baca, sebenarnya dia cakap pasal musuh yang begitu ketat yang kita boleh kawal dengan menyebut nama Allah, dan ustazah dah sebut ada 3 lah kan, 3 step tu tak boleh nak ni, sebab Rabb dulu, then Al-Mulk, lepas tu baru Ilah kan. Maknanya bila kita yakin Allah tu Rabb pencipta, Allah tu yang berkuasa, dan
kita bila kita tahu Allah tu berkuasa, maknanya kita kena mengabdikan diri pada Allah. Dan Ustazah Riman kita lah, maknanya bila kita faham daripada kelas kita ni kan, walaupun pendek tapi begitu hebat kesan dia. Bila kita faham, kita kena amal dan kita kena share. 3 kan tadi Ustazah sebut. Semoga kita dapat share lah, sebab kita ada recorded nanti yang kita akan share juga nanti, so kita bolehlah sampaikan kepada seramai yang boleh melalui media-media yang kita ada kan. Dan juga Ustazah Riman kita tadi, maknanya kita ni manusia ni takut, kadang-kadang takut pada manusia kan, tapi dia kata, Ustazah kata Allah tu, Allah dah tegaskan yang kita kena mohon pertolongan daripada Rabb tu sebab manusia tu pun di bawah Rabb tu tadi. Maknanya kita tak boleh takut pada manusia sebab mereka tu pun lemah kan. Mereka juga takut dan di bawah Rabb tadi. Jadi banyaklah, terlalu banyak yang Ustazah dah rangkumkan dalam masa sejam. Rasa tak puas, tapi kita menunggu untuk next program. Kalau ikut dalam perancangan, insya-Allah Mei 18 ya. 18 Mei ya. Dan kita harap kita dapat ni lah. Kita dapat laksanakan apa yang dirancang. Dan untuk soalan Ustazah dah tak boleh kan? So, InsyaAllah nanti kita tangguhkan soalan pada perjumpaan yang akan datang, ataupun boleh saja WhatsApp pada Ustazah dekat number, insyaAllah kat ni ada number kan? Boleh share. Boleh share dengan semua yang datang pada hari ni. Kalau ada soalan, insyaAllah Ustazah cuba jawab. Okey, jazakallah. Jadi kita tutuplah dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.